Assalamualaikum dan salam suraku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bersetuju secara prinsip untuk meneliti kaedah baharu berkaitan pelaksanaan projek-projek pembangunan di Sarawak yang melibatkan peruntukan dana daripada Kerajaan Persekutuan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ini setelah beliau mencadangkan kepada Datuk Sri Anwar agar satu tabung amanah atau trust fund ditubuhkan di mana peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Pusat akan diletakkan di bawah tabung amanah itu. Bermakna kalau Sarawak mempunyai 4 bilion pembangunan daripada Kerajaan Pusat, maka 4 bilion itu akan diletakkan di bawah satu trust fund di Sarawak. Dan juga pelaksanaannya kalau boleh ditentukan di Sarawak di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Ini adalah satu pendekatan yang agak baru, tetapi frameworknya akan ditentukan oleh Jawatankuasa di antara Kementerian Keuangan dan juga di bawah Perdana Menteri sendiri. Beliau menjelaskan demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian Dewan Badminton Sarawak Badminton Association SBA bersempena kejohanan remaja Piala Abang Jo di lorong lapangan terbang 1 Kuching pada Ahad. Sementara itu, Premier Sarawak menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri atas pelantikan 5 menteri termasuk seorang timbalan Perdana Menteri dari Sarawak dalam Kabinet Malaysia. Ujarnya ini menunjukkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan mengenai pembangunan politik di seluruh negara di mana menteri-menteri telah dilantik dari Sarawak dan Sabah. Ucap terima kasihlah atas keprihatinan Kerajaan Pusat di mana Datuk Seri Alexander Linggi mengambil alih Kementerian Kerja Raya supaya program pembangunan infrastruktur dua bandar akan dipertingkatkan. Dan nombor 2, Datuk Seri Fadilah sebagai Menteri Komoditi dan juga Menteri Perlandangan sudah tentu dapat melihat kerana di Sarawak kita banyak ladang. Kita adalah going to be the largest producer of palm oil. Kita dalam masa 2 tahun we may sampai Sabah sebab kawasan kita luas di bawah ladang dapat sawit. Sementara itu, Kerajaan Sarawak bakal membina sebuah pusat kanser Sarawak di Samarahan untuk meringankan beban pesakit kanser di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata pusat tersebut penting bagi memudahkan dan mengurangkan kos perbelanjaan pesakit kanser di Sarawak tanpa perlu mendapatkan rawatan di Semenanjung Malaysia. What we do is the hardware will be built by us and then the Ministry of Health will lease it. In other words, we pay first. We feel that it's very important for us to have a cancer center in this part of the world, in this region. Otherwise, we have to send our patient to KL, and it's very expensive. With that, the Sarawak government is willing to help by building the hardware, and the ministry will provide all the software, including the medical practitioners, the specialists, over here to man the Sarawak Cancer Center. If you don't do this, I think we have to wait for a long time. For the sake of the people, the Sarawak government is willing to do it for Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata demikian ketika berucap dalam majlis ulang tahun ke-50 Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sarawak di Hotel Imperial Kuching pada Ahad. Tambahnya, Sarawak perlu terus memperkukuh keupayaan sektor penjagaan kesihatan melalui pembinaan kapasiti sumber manusia dan infrastruktur. The Sarawak government, through Yayasan Sarawak, we are awarding 40 scholarship annually for Sarawakian to study medicine at UNIMAS. Every year, 40 scholarship.
quite a substantial cost, but I think we need that. Since we have the teaching hospital, we have UNIMAS, and we, the government, give scholarship. 40. The first batch will graduate this year. That was the first batch. Graduate this year, and it will continue. So that the ratio of doctors to population will be, the gap is narrower. And then we can provide medical facilities to our places in rural areas. Dalam pada itu, Peribadi Sarawak turut mengalu-alukan sokongan profesional penjagaan kesihatan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam meningkatkan dan menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan di negeri ini dan menjadikan kesihatan dan kesejahteraan sebagai ciri utama industri pelancongan di Sarawak. Di Sebuyau pula, penerima geran projek Kecelo Bandar MRP diseru agar memanfaatkan peruntukan tersebut dengan sewajarnya. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi memberitahu geran tersebut boleh digunakan untuk memperkasakan komuniti setempat. Jelasnya dengan adanya sumbangan geran sebegini, ia perlu digunakan dengan sebaik mungkin bagi menjalankan sebarang aktiviti atau program kebajikan yang bersesuaian di kampung masing-masing. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan sebuah majlis penyampaian geran di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau, Kampung Sampat Sebangan pada Ahad. Pada majlis itu, Datuk Julaihi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau telah menyampaikan geran MRP berjumlah RM364,000 kepada 35 penerima yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Masjid dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dari sekitar kawasan Dun Sebuyau. Beliau turut berkesempatan memperkenalkan Pegawai Tadbir Sarawak Sebuyau Baharu, Tahir Putih yang telah mula bertugas di Pejabat Daerah Sebuyau pada 1 Disember lepas. Laporan selanjutnya, sektor koperasi berada di landasan baik bagi menjamin pembangunan komuniti. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amawan Tengah Ali Asad, ini kerana koperasi mempunyai jumlah aset melebihi RM140 bilion selain bilangan koperasi sebanyak 14,834 serta anggotanya melebihi 7 juta orang. Jelasnya, sumbangan koperasi juga mampu memastikan impak kewujudan koperasi di kalangan anggota dan masyarakat sekeliling dapat dirasai. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dalam majlis perasmian program seminar Transformasi Rantaian Tani Niaga Peluang Koperasi bertempat di Hotel Raya dan Convention Kuching pada Ahad. Sektor koperasi berada dalam landasan yang baik untuk terus bergerak untuk pembangunan komuniti secara menyeluruh. Melalui koperasi akan membolehkan sasaran kerajaan untuk meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat secara inklusif dapat dilaksanakan. Koperasi perlu membentuk rantaian kerjasama antara anggota, terutamanya anggota usahawan dan koperasi bagi membolehkan koperasi turut menjana pendapatan melalui proses perkongsian teknologi, kepakaran dan sumber. Tambahnya, koperasi juga perlu terus memainkan peranan lebih aktif dalam mencari akses pasaran baharu selain memajukan ekonomi dalam pertanian. Saya amat yakin bahawa program seminar ini akan mampu membuka minda dan memberi idea baru dalam gerakan koperasi di negeri Sarawak. Ke arah itu sama-sama kita tingkatkan usaha, kemahiran dan pengetahuan untuk membangunkan diri kita agar keyakinan masyarakat terus dipertingkatkan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan usahawan koperasi yang lebih kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing,
progresif dan berintegriti. Oleh itu, Dato' Amar Wang Tengah berharap dengan sokongan dan kerjasama semua pihak, aspirasi kementeriannya untuk menggalakkan penglibatan koperasi mahupun usahawan akan menjadi usaha murni yang berterusan. Selanjutnya, seramai 1,130 peserta menyertai Fun Run Unity 4.0 anjuran pejabat daerah Serikeh dengan kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian Serikeh bertempat di Jalan Nyelong Serikeh pada Ahad. Larian itu dianjurkan sempena Pesta Nanas dan Buah-buahan Serikeh 2022 di mana ia turut dimeriahkan dengan kehadiran Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh. Menurut Dato' Len, program itu harus diteruskan dengan melibatkan masyarakat pelbagai peringkat umur termasuk kanak-kanak dalam usaha menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jelasnya, ia bertujuan menjadikan acara larian beramai-ramai sebagai platform memupuk semangat permuafakatan dan muhibah antara masyarakat pelbagai kaum. Dalam pada itu, larian sejauh 5 km itu telah bermula sekitar jam 6.30 pagi. Sementara itu, seramai 31 peserta yang terdiri daripada kanak-kanak telah mengikuti Majlis Khatam Al-Quran anjuran SJKC Chong Hua Debak. Majlis tersebut turut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam di Dewan Milenia Debak pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau berkata SJKC Chong Hua Debak kembali menganjurkan program tersebut setelah 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19 dengan penyertaan pelajar pada kali ini didapati lebih ramai berbanding tahun 2019. Jelas beliau, ini merupakan salah satu contoh sekolah perpaduan yang menyatukan pelbagai kaum di kawasan Saribas. Ujarnya lagi, ini juga terbukti dengan SJKC Chong Hua Debak memiliki demografik pelajar sebanyak 50% dari kaum Melayu dan selebihnya dari kaum Cina, Bidayuh, Melanau dan Iban. Manakala Muhammad Razi turut berkongsi berkaitan usaha pihak lembaga sekolah untuk merealisasikan hasrat menaik taraf bangunan sekolah berkenaan. Jelasnya pihaknya kini masih menunggu maklum balas dari Kementerian Pendidikan untuk peringkat seterusnya. Adun Saribas itu turut menjelaskan bahawa sebelum ini beliau sendiri pernah membawa permohonan yang dikemukakan oleh Guru Besar Chai Sia Wen untuk mendapat peruntukan kepada kerajaan negeri. Dalam pada itu, beliau menyatakan bahawa Premier Sarawak telah meluluskan 1.5 juta ringgit untuk menaik taraf bangunan SJKC Chong Hua Debak. Dalam majlis sama, Muhammad Raziz Hitam turut menyerahkan sumbangan cek projek kecil luar bandar MRP dari Pusat Khidmat Dun Saribas sebanyak RM20,000 kepada Lembaga Pengurusan Sekolah SJKC Chong Hua Debak. Persatuan Chong Hua Debak dan Persatuan Temple Charity Board Debak pula masing-masing menerima sumbangan sebanyak RM10,000. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.